Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Jenny untuk subjek pendidikan seni visual pada hari ini. Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah media dan fungsi, bahan dan alatan. Mari kita baca KSB dan SB bersama-sama. KSB kita pada hari ini ialah menyatakan dan menamakan dengan betul jenis media, unsur seni dan prinsip rekaan. Manakala SB pula ialah yang pertama menulis jenis media berdasarkan gambar dan yang kedua memilih unsur seni dan prinsip rekaan yang sesuai berdasarkan hasil karya. SB yang kedua ini merupakan latihan ulang kaji untuk pembelajaran 2 minggu yang lepas dan cikgu akan terangkan di akhir video ini nanti. Media dan fungsi. Media dalam seni visual boleh didefinisikan sebagai kepelbagaian bahan dan alatan. Terdapat 3 jenis media, yaitu yang pertama, media kering, yang kedua, media basah, dan yang ketiga, bahan yang berasaskan minyak. Untuk pengetahuan murid-murid, setiap satu jenis media ini mempunyai fungsinya yang tersendiri dalam menghasilkan sesuatu karya. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada media yang pertama, yaitu media kering. Media kering merupakan bahan yang menggunakan alat tulis tanpa campuran air dan minyak seperti pensil warna, pen, dan pensel. Seterusnya yang kedua adalah media basah. Media basah merupakan bahan yang menggunakan campuran cecair seperti warna air, dakwat, cat poster atau cat minyak, dan pewarna makanan. Dan jenis media yang ketiga adalah bahan yang berasaskan minyak seperti krayon dan oil pastel. Seterusnya cikgu akan memperkenalkan bahan pelekat. Bahan pelekat digunakan untuk melekatkan dua bahan seperti gam uhu, pita selofan, gam air, dan glue stick. Selain itu, terdapat juga jenis gam pistol. Gam pistol ini digunakan untuk melekatkan dua bahan dengan sangat kuat. Seterusnya adalah kertas. Terdapat pelbagai jenis kertas yang akan digunakan sepanjang pembelajaran seni visual. Antaranya ialah kertas lukisan, kertas A4, kertas warna, kertas origami, kotak, dan kad manila. Selain kertas, kita mungkin menggunakan bahan hiasan dalam subjek pendidikan seni visual. Terdapat pelbagai jenis bahan hiasan seperti dawai berbulu, reben, butang hiasan, manik, tali benang renda, dan labuci dapat memberi keindahan serta kesan khas tertentu pada karya yang dihasilkan. Sekarang, cikgu akan memperkenalkan pula kepada murid-murid jenis-jenis berus dan alatan yang lain yang digunakan dalam seni visual. Baiklah, yang pertama adalah berus. Terdapat 2 jenis berus yang sering kali digunakan dalam penghasilan karya catatan seni visual, yaitu yang pertama berus pipih dan yang kedua berus bulat dan tirus. Berus pipih digunakan untuk menghasilkan catatan teknik cat poster. Selain itu, ia juga digunakan untuk mewarna bahagian rata dan luas dalam penghasilan sesuatu karya. Berus bulat dan tirus pula digunakan untuk menghasilkan catatan teknik cat air. Ia juga digunakan untuk melukis garis halus dan terperinci dalam sesuatu karya. Selain berus, kita juga memerlukan bahan lain untuk menyokong penghasilan karya catatan, yaitu, bolehkah murid-murid teka apakah bahan-bahan itu? Itu adalah pelet dan cawan bancuhan. Bagus murid-murid. Satu lagi bahan yang biasa digunakan dalam aktiviti seni visual ialah gunting. Gunting boleh digunakan untuk aktiviti menggunting dalam pembuatan seni craft tangan. Ya, itulah dia pelbagai media dan fungsi yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah murid-murid,
Sekarang adalah waktunya untuk kita melakukan aktiviti pada kali ini. Baiklah murid-murid, cikgu akan menguji kefahaman dan pengetahuan kamu dalam aspek bahasa seni visual yang merangkumi unsur-unsur seni, prinsip rekaan, dan kefahaman mengenai media dan fungsi. Jadi, untuk aktiviti pada kali ini, ia bukan berbentuk hasil karya, tetapi berbentuk lembaran kerja yang akan cikgu lampirkan di Google Classroom. Murid-murid, sila perhatikan langkah-langkah untuk mendapatkan lampiran lembaran kerja ini. Murid-murid dikehendaki untuk langkah yang pertama, mencetak lembaran kerja. Kemudian, langkah yang kedua, baca dan fahami setiap soalan berkaitan bahasa seni visual. Murid-murid boleh merujuk video-video yang lepas untuk mendapatkan jawaban. Yang ketiga, jawab semua soalan. Dan yang keempat, yang terakhir, setelah selesai menjawab semua soalan, sila ambil gambar dan kemudian hantar gambar tersebut kepada cikgu melalui aplikasi Google Classroom. Cikgu akan menyemak jawaban murid-murid dalam masa seminggu dan cikgu akan memberikan komen juga. Murid-murid boleh semak di Google Classroom nanti ya. Baiklah murid-murid, itu dia aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, cikgu percaya melalui video ini, murid-murid akan dapat menyiapkan aktiviti ini dengan baik dan seterusnya menghasilkan karya yang menarik. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita jumpa pada minggu hadapan.